A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna. Dan hari ini kita akan masuk nama Allah yang baru, iaitu Al-Alim, Al-Alim dan Allamul Ghuyub. Sebenarnya tiga-tiga itu berasal daripada satu perkataan dasar, iaitu Al-Ilmu, berilmu. Tapi sebelum kita masuk nama Allah yang baru, kita sambung sikit sifat Allah yang lepas, iaitu Al-Wasi'. Kita dah belajar bermakna Al-Wasi', berapa banyak disebut dalam Al-Quran. Cuma yang belum disentuh ialah kesan sifat Al-Wasi' dalam hati dan kehidupan orang yang beriman. Bila kita dah faham nama Allah Al-Wasi' yang maha luas, maka apa kesan dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu nama polis, kita kenal polis. Bila kita tahu polis ada kat depan, ada kesan tak dalam kehidupan kita? Ada. Bila kita tahu tempat kita bekerja, bos tu ada kuasa nak pecat kita, nak naikkan pangkat kita, kita tahu, kita kenal. Maka bila kita berada depan dia, ada kesan tak? Ada kesan. Maka begitu juga bila kita tahu nama-nama Allah, kita faham apa maksudnya, maka mesti ada kesan dalam kehidupan kita. Sebab tu nikmat yang paling besar dalam hidup orang beriman ialah apa dia? Nikmat yang paling besar apa dia? Al-Quran. Kena Allah. Nikmat yang paling besar ialah kena Allah. Dan salah satu cara yang paling baik dan berkesan untuk kena Allah ialah melalui nama-nama dia. Nama-nama dia yang Allah sebut 99 dalam Al-Quran. Kalau kita tahu satu persatu, maka kita akan kena Allah. Dan lepas kenal, kita akan cinta. Dan lepas cinta, kita akan apa dia? Bila kita cinta pada seseorang, apa kita buat pada orang tu? Kita akan ikut je. Sebab cinta ni menjadikan orang tu akan buat apa saja yang disuruh oleh orang yang dicintai. Cuma beza, kalau kita kena Allah, cinta Allah dan ikut Allah, dengan kita kena manusia, cinta manusia dan ikut manusia. Bezanya yang keempat. Sama-sama kena Allah, sama-sama kena manusia. Yang kedua, sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta manusia. Yang ketiga, sama-sama dengan cakap. A dengan cakap Allah, B dengan cakap manusia. Macam sama kan? Yang berbezanya yang mana? Yang keempat. Apa dia?
hasil ikut manusia dengan hasil ikut Tuhan. Beza tak? Apa beza? Yang paling ketara. Syurga lambat lagi. Syurga kena tunggu kiamat dulu. Apa dia? Apa dia? Rahmat apa? Dia lah apa dia? Tak, kat dunia. Ketenangan. Sebenarnya manusia bekerja pagi, petang, siang, malam nak ketenangan je, betul tak? Tapi sebab salah channel, dapat duit banyak tak tenang. Dapat duit sikit pun tak tenang. Sebab apa? Salah channel. Rumah besar pun tak tenang. Anak berjaya semua pun tak tenang. Sebab ketenangan bukan pada harta benda. Ketenangan ialah pada ikut Allah. Kalau ikut Allah, pasti akan jiwanya tenang. Walaupun tidak ada keluarga, tidak ada rumah, tidak ada harta. Betul? Sebab Allah boleh bagi ketenangan terus kepada manusia tanpa dia memiliki apa-apa. Okey. Jadi sekarang kita nak sebut kesan-kesan daripada sifat al-wasi'. Pertama, kelas hari ini tidak ada live sebab ada masalah teknikal. Okey, kesan pertama, sebelum saya sebut kesan pertama, kita kena faham wasi'. Apa makna dia? Luas. Luas apa? Luas apa ni? Oh, pertama luas rezeki. Luas rahmat Allah, luas ilmu Allah, luas keampunannya, luas rezekinya, luas ilmunya, segala-galanya luas. Tak ada yang sempit, tak ada yang kecil. Okey, kesan pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang sangat luas rahmatnya, keampunannya, kemuliaannya, anugerahnya, keadilannya. Okey. Jadi kalau Allah luas rahmatnya, kita memang nak rahmat, kita akan cinta pada Allah. Sebab kalau cinta pada manusia, rahmat manusia, ada tak rahmat pada manusia? Ada, tapi terbatas. Kadang-kadang pilih kasih, kan? Kadang-kadang ikut mood dia. Dia nak rahmat pada kita, dia rahmat. Kalau tak nak, betul tak? Kadang-kadang kita sakit hati dengan rahmat manusia. Tapi rahmat Allah sangat luas, tidak terbatas. Keampunan Allah sangat luas. Bila-bila masa, banyak mana dosa, kerak mana, besar mana, kita bila-bila masa boleh bertobat. Kita pun akan cinta pada Allah. Berbeza dengan manusia, kita buat salah dengan manusia tak banyak pun, tapi nak minta maaf tu bukan main susah, kan? Nak cari dia, lepas tu dah jumpa, nak cerita pula kesalahan kita, kemudian sama ada dia nak maafkan, kadang-kadang dia fikir dulu, kan? Kadang-kadang dia kata bagi masa pada saya, walaupun kesalahannya hanya kecil. Jadi kadang-kadang kita benci dengan sifat pemaaf manusia yang banyak syarat. Allah ada syarat tak? Tak ada syarat. Yang penting kamu ikhlas, dosa banyak mana, lama mana pun Allah, kan?
luas keadilan Allah. Manusia ni nampak macam adil, tapi kadang-kadang terbatas. Ada benda yang dia tak boleh berlaku adil. Betul? Sebab nama lagi manusia. Maka akhirnya kita hanya cinta pada Allah. Sebab apa? Keadilan Allah tidak ada batas. Apa saja undang-undang yang Allah tetapkan adil. Peraturan hidup yang Allah tetapkan adil. Musibah yang Allah timpa pada manusia adil. Betul tak? Kadang-kadang Allah jadikan orang tu mak dia tua, suami meninggal, tapi adilnya Allah jadikan ada seorang anak dia tak kahwin. Sebab apa? Nak jaga. Yang 5 beradik semua sibuk jadi orang besar. Adilnya Allah apa dia? Allah biarkan kawan tu tak kahwin. Untuk apa? Jaga mak. Mungkin kita tengok kesian dia tak kahwin. Betul tak? Tapi antara 5 beradik yang bekerja besar, jawatan besar, dengan seorang yang tak kahwin, yang mana lebih mudah nak masuk syurga? Seorang. Kan? Keadilan Allah. Okey? Kita tengok kisah luasnya rahmat Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Orang Mekah maki dia, letak isi perunta. Pergi Taif, orang Taif baling batu, kan? Di mana rahmat Allah? Rahmat Allah luas, kan? Di mana rahmat Allah? Nampak tak rahmat Allah? Nampak apa? Di mana? Di mana rahmat Allah? Sabar ni senang ke susah? Di mana rahmatnya? Apa dia? Pahala dia dapat. Tapi pahala di akhirat, kat dunia. Apa dia? Menjadi dia Nabi lebih kuat dan tambah. Itu rahmat Allah. Tahu tak kenapa tak boleh jawab? Tahu sebab apa tak boleh jawab? Sebab sama ada tak belajar sirah ataupun belajar tapi lupa. Dia sirah dengan Quran tak boleh dipisahkan. Sebab tu dulu saya ada mengajar sirah Nabawiyah. Tapi sebab PKP terhenti. InsyaAllah saya akan sambung. Rahmat Allah apa dia? Tapi saya rasa ada yang ramai dah belajar sirah ni, dah habis khatam sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Betul? Dengan Dr. Anzaruddin. Betul? Betul kan? Okey, cerita sikit. Siapa yang dah habis sirah? Cerita sikit. Di mana rahmat Allah bila Nabi pergi ke Taif, orang Taif baling batu sampai berdarah. Di mana rahmat Allah? Apa dia? Nabi lebih berhati-hati, berlembut hati. Jadi rahmat Allah, Nabi berlembut hati, masih Nabi sayang pada orang Taif, Nabi angkat tangan, kan? Okey, itu betul juga, tapi ada rahmat Allah yang lagi besar. Kan dalam perjalanan Nabi balik daripada Taif, Nabi solat, Nabi baca Quran, jin datang. Jin datang, kan? Nabi nak pergi dakwah pada manusia, bukan pada jin. Manusia tolak, manusia hina Nabi, tapi Allah hantar jin, dan jin beriman. Dan setelah jin beriman, jin pergi Nabi dapat tak pahala? Bila Nabi dapat berita, sejuk tak hati Nabi? Bukan sia-sia kerja Nabi.
Nampak orang Taif tolak, tapi sebenarnya hasilnya ada tak hasil dakwah Nabi? Jin beriman. Dan Nabi tak tahu. Lepas tu baru Allah bagi tahu. Dan tahu tak hadiah yang paling mahal yang Allah bagi pada Nabi? Nabi pergi ke Taif itu setelah isterinya Khadijah meninggal. Setelah pakcik dia yang macam tongkat kepada Nabi, Abu Talib, meninggal. Sedih tak Nabi? Lepas tu Nabi pergi ke Taif. Pergi Taif kena baling batu lagi. Sedih tak? Sedih. Allah bagi hadiah yang paling mahal. Apa dia? Isra' Mi'raj. Semua Nabi-Nabi Allah tak jemput naik ke langit menghadap Allah. Allah jemput Nabi Muhammad seorang je. Kan? Allah jemput Nabi seorang saja pergi menghadap dia di atas langit ke-7. Itu hadiah lumayan tu. Itu rahmat Allah. Kat sana kamu kena hina, kat sini kamu dimuliakan. Boleh faham? Kamu dihina oleh siapa? Makhluk. Tapi kamu dimulia oleh siapa? Pencipta makhluk. Kalau manusia muliakan kita, belum tentu kita mulia di sisi Allah. Betul kan? Tapi kalau kita dimuliakan oleh Allah, kita pasti mulia walaupun kita dihina oleh manusia. Itu rahmat Allah. Okey. Allah bagi COVID pada kita kan? Pada zahirnya nampak susah. PKP tak boleh nak keluar, ramai yang hilang kerja, kan? Rezeki pun sempit. Tapi rahmat Allah ada tak di situ? Rahmat Allah sangat luas. Dalam musibah ada rahmat Allah. Apa dia? Apa dia? Duduk rumah boleh belajar. Selama ni duduk rumah buat apa? Tengok drama kan? Ini ustaz. Okey, yang kedua. Jadi yang pertama, kita akan menjadi sebagai cinta kepada Allah yang sangat luas, rahmatnya, keadilannya. Yang kedua, membuka pintu harapan. Membuka pintu harapan dan membuka pintu harapan dan fikiran yang positif. Ketika mana pintu rezeki tertutup, dan ditimpa, dan dalam keadaan ditimpa berbagai musibah. Okey. Bila pintu rezeki kita jadi sempit kan, kita pun ingat nama Allah Al-Wasi'. Apa jadi? Apa jadi? Kita tak akan sempit dada, kita tak akan kecewa. Sebab apa? Wasi' mana apa? Luas apa? Termasuklah luas rezeki. Luas rezeki. Jadi bila kita ingat wasi', kita tak akan sedih, tak akan kecewa. Sebab rezeki Allah sangat luas. Kita pergi mana-mana, alhamdulillah pengalaman saya buat misi dakwah. Masuk hutan, pergi dalam hutan, atas bukit. Kadang-kadang kita pergi tempat tu, kadang-kadang macam ni tempat tak ada orang ni. Jalan nak masuk tu berpuluh kilometer, jalan pula tidak tahu, hutan. Macam saya pergi Sabah baru ni. Kenapa bawa aku ke sini ni? Jalan teruk, masuk hutan, jalan tak elok. Tapi bila masuk ke dalam tu, rasa tak nak keluar. Rupa-rupa kat dalam tu pemandangan sangat cantik. Ada perkampungan yang ramai orang, ada surau, ada sekolah, dan di situ ada rezeki yang Allah tetapkan. Kalau tengok jalan nak masuk tu macam ni, tempat ni tak ada rezeki. Tengok rahmat Allah.
Jadi kalau tempat macam tu pun Allah bagi rezeki, kita kat sini lagi mudah nak cari rezeki. Tengok rahmat Allah, orang Bangladesh, rezeki dia di mana? Daripada tak tahu buat apa, sekarang orang Bangladesh multi-purpose kan, boleh buat semua sekali. Betul kan? Daripada tak tahu apa-apa, baiki kereta boleh, buat rumah boleh, menjahit boleh, bakar sate pun boleh. Dia tak pernah kenal sate, tapi sekarang kalau beli sate, ramai pembakarnya ialah Bangladesh. Subhanallah. Rahmat Allah. Ada juga orang India, Bangladesh, Pakistan, rezeki dia di mana ni? Rezeki dia di Malaysia, tapi daripada mana? Daripada rumput yang panjang. Faham tak? Biasa yang potong rumput siapa? Orang Pakistan kan? Mana Allah jadikan rumput panjang di Malaysia untuk orang Pakistan? Sebab orang Malaysia pemalas. Betul tak? Jadi tak ada sebab kita nak kecewa dengan rezeki Allah. Dengan rumput pun dia dapat rezeki. Yang kerja Petropam kebanyakan siapa? Happy je. Kita dak temenung je. Kawan tu datang pada Bangladesh, senyum je cari rezeki. Kita temenung je. Bahkan ramai yang bunuh diri. Sebab apa? Tak faham sifat al-wasi'. Okey, yang kedua, yang ketiga. Dengan nama Allah Al-Wasi', kita akan menjadi orang yang pemurah. Dan kita akan tolak semua bisikan-bisikan syaitan yang menghasut agar menjadi orang yang kedekut. Manusia kedekut ni siapa? Penghasut dia, syaitan. Apa hasutan syaitan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu menjanjikan kamu kefakiran. Jangan bagi, nanti kamu nak makan apa besok. Kan? Kita pun betul juga. Pada dia kata barang naik sekarang. Sekarang musim BN, barang naik. Jangan bagi. Yuran anak pun dah naikkan. Tapi bila kita belajar sifat al-wasi', kita akan jadi apa? Tak ada. Aku bagi RM10, Allah boleh ganti berapa? 700. Kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu. Ini yang nama, antara nama Allah yang masuk dalam hati para sahabat orang Muhajirin seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, dan masuk dalam hati orang Ansar. Mereka bagi apa semua yang mereka sayang. Sebab apa? Sebab Allah maha luas rezekinya. Kalau aku bagi 1000, Allah ada berapa lagi? Tak terkira. Yang kita kedekut ni sebab apa? Kita tak yakin Allah tu banyak harta. Boleh faham tak? Saya bagi analogi. Bapa kita orang kaya, dia bagi pada kita 5,000 sebulan. Dan yang bagi 5,000 pun, kalau 50 tahun pun tak habis lagi harta bapa kita. Kita tahu. Tapi bila nak sedekah, kita kedekut. Apa makna tu? Tak yakin pada siapa? Pada bapa kita. Sebenarnya kita tak yakin pada bapa kita. Betul tak bapa aku kaya ni? Itu menjadi kita kedekut. Kalau kita yakin bapa kita kaya, dia boleh bagi 5,000 sebulan, 50 tahun pun tak habis, kita akan jadi apa? Pemurah. Ambil. Boleh faham tak? Bapa kita dengan Tuhan mana lebih kaya? Allah. Tapi kenapa kita kedekut? Sedangkan Tuhan lebih kaya daripada bapa kita. Kenapa kedekut? Sebab tak yakin
dengan nama Allah Al-Wasi'. Okey. Saya bukan nak tegur ni, saya bukan nak tegur. Tapi kadang-kadang ada orang dia infak RM5, RM10 kan. Lepas tu dia hantar kat saya resit tu RM10, RM20. Saya bukan nak merendahkan, tapi saya kata kalau RM10 tak payah bagi tahu saya lah. Dan kalau RM1,000 pun tak payah bagi tahu kan. Cuma nak bagi tahu, ya Allah ruginya. Kalau kamu bagi RM10 kamu dapat sikit lah kan. Kalau kamu bagi banyak dapat banyak. Pernah tak kita masuk Maidin ke Giant ke, kita hakkan aku nak beli RM10 je? Pernah tak? Lebih tak boleh? Tak kan? Biasanya berapa bajet setiap kali masuk Maidin? Berapa? Paling kurang 150. Dan biasanya terlebih kan? Tak kedekut pula. Itu untuk bagi Maidin ke untuk bagi Allah? Maidin. Tapi untuk bagi Allah kita hadkan. Sebab apa? Nama Allah Al-Wasi' tak betul-betul masuk dalam hati. Okey, yang keempat, tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah dan keampunannya. Kenapa dia tak akan putus asa? Kenapa? Apa saja musibah dia tak akan kecewa, dia tak akan putus asa, dia tak akan give up. Apa sebab? Sebab nama Allah Al-Wasi', rahmatnya luas, ilmunya luas, rezekinya luas, keampunannya luas. Jadi tak ada istilah putus asa. Siapa yang ada putus asa, walaupun 0.01%, nama Allah Al-Wasi' belum masuk dalam hatinya. Memang susah, cakap senang kan. Sebab itulah bila Abu Bakar bagi semua, Nabi tanya, kamu tinggal apa pada ahli keluarga kamu? Dia jawab apa? Allah dan Rasul. Kita kalau orang tanyalah, kamu nak mati ni ada simpanan tak untuk anak? Kita jawab apa? Ada kan? Ada. Apa dia? Kita jawab tak? Saya tak tinggal apa-apa pada anak saya. Saya tinggal yang lebih mahal daripada harta, iaitu pemilik harta, tuan punya harta, iaitu berani tak jawab pada anak macam tu? Mak aku ni ada masalah ni. Lepas tu Nabi sendiri bila infak, Nabi infak sebahagian ke, 1/3 ke, semua. Nabi tak simpan pun. Sebab apa? Memang senang cakap, tapi sangat sukar untuk. Sebab keyakinan Nabi, kalau aku bagi semua, Allah dah kata kamu tak akan mati sehingga rezeki kamu dihabiskan. Katalah Nabi bagi hari ni kan, dan besok tak ada rezeki, makna apa tu? Ajaran Nabi dah sampai lah tu. Apa masalahnya? Kita bukan tak ada, bahkan cukup untuk 10 tahun. Itu pun masih kedekut kan. Berkira lagi tu. Kalau bagi RM50, 5 minit fikir kan. Ada live. Cuba tengok ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah 268.
Ini ayat untuk poin nombor 4 dan 3. Kan? Allah kata apa? Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Dia akan menakutkan. Infak je fakir, infak je tak cukup makan. Itu kerja syaitan. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan ada dua syaitan. Satu dia menghasut ataupun menjanjikan. Yang kedua dia suruh. Keji ni apa maksud dia? Tak, dia spesifik sini. Bakhil. Dia suruh kamu bakhil. Simpan. Tengok lawan dia apa dia? Tadi syaitan yang janji, sekarang Allah pula janji. Allah janji apa? Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah janjikan kamu pula apa dah? Keampunan daripadanya, wa fadlan, dan anugerah. Ustaz, dapat keampunan je? Dapat keampunan je? Saya nak makan apa? Keampunan tak boleh makan. Macam mana? Syaitan janjikan apa tadi? Fakir kan? Kalau infak jadi fakir. Allah janji apa? Kalau infak dapat, kenapa Allah tak kata kalau infak dapat duit? Lepas keampunan ada apa? Fadla. Fadla tu apa makna? Kelebihan. Dan sebenar punca manusia rezeki sempit, tahu tak? Salah satu punca rezeki manusia sempit. Tahu? Oh, tak tahu. Kan tak tahu. Kan saya dah bagi tahu berapa kali dah. Takwa. Antara punca rezeki manusia sempit ataupun rezeki dia terhalang, dosa. Ada satu hadis yang maksudnya sesungguhnya rezeki seseorang itu terhalang disebabkan dosanya. Hadis sahih. Saya ulang, sesungguhnya rezeki seseorang hamba itu terhalang disebabkan dosanya. Sebab itu, tahu tak kisah dakwah Nabi Nuh AS? Bila kaum dia datang jumpa dia, apa yang Nabi Nuh suruh? Siapa ingat? Apa yang Nabi Nuh suruh pada kaum dia? Tak tahu? Istighfar. Lepas tu, lepas Nabi Nuh cakap pada kaum dia, minta ampun pada Allah. Lepas tu kamu akan dapat apa? Apa dia? Semua belajar dia ni dan semua lupa. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam surah apa ni? Nabi Nuh kata, minta ampun pada Allah, Allah akan turun hujan yang lebat. Allah akan suburkan tanaman kamu. Allah akan alirkan sungai-sungai. Allah akan bagi anak dan harta yang banyak. Sebab apa? Istighfar. Makna apa? Penghalang kamu dapat semua tu ialah dosa. Cuba buka surah Nuh. Surah Nuh ayat cari sendiri sebab surah Nuh pendek je. Cari sendiri ya. Betul tak yang saya cakap tu? Surah Nuh surah 71. Muka surat 570. Muka surat 570.
Cuba. Ayat 10 kan? Betul ayat 10. Okey. Nabi Nuh kata apa pada kaum dah? Astaghfiru. Nabi Nuh tak kata pergi bekerja, tak. Minta ampun pada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Maha. Okey, lepas kamu minta apa dapat apa? Tengok ayat 11. Dapat apa? Allah turunkan hujan lebat. Mana apa? Sebelum tu tak turun hujan. Sebab apa? Sebab kamu tak istighfar lah, sebab dosa. Yang kedua, mana sungai? Allah kan bagi harta dan anak-anak. Mana sebelum tu tak ada harta, tak ada anak. Sebab apa? Dosa. Lepas tu dapat apa lagi? Bukan surga, nanti dulu ni kat dunia ni. Kebun. Makna sebelum tu kebun tu mati. Sebab apa? Sebab dosa. Dan Allah mengalirkan untuk kamu sungai-sungai. Kemudian ayat 13, penuntutnya apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa makna dia? Ya Allah, ayat ni Allah nak mencela manusia ni. Kenapa ni? Apa pasal kamu tak menghargai, tak merasai kebesaran Allah sehingga kamu tak minta ampun? Masih mengharapkan manusia. Kenapa ni? Sangat beza Tuhan dengan manusia, tapi masih bergantung pada makhluk yang lemah. Kenapa ni? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Bolehkah? Boleh, ha? Yang kelima. Sekejap, ah. Tak, sekejap. Internet saya ada masalah.
Yang ke berapa tadi? Sekarang yang kelima kan? Okey, yang kelima. Rasa tenang dan bahagia. Rasa tenang dan bahagia apabila dapat melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang merangkumi semua kebaikan dan menghindarkan manusia dari segala kejahatan. Dan menghindarkan manusia daripada segala kejahatan. Kita semua nak buat kebaikan kan? Tak mungkin kita buat semua kebaikan melainkan ikut syariat Allah. Kenapa? Syariat Allah luas, meliputi semua kebaikan. Kadang-kadang sekecil-kecil kebaikan pun Islam tunjuk. Kadang-kadang nampak kebaikan tu kecil tapi membawa kita ke syurga. Contoh apa dia? Kita buang ranting kayu tengah jalan sahaja, kecil, simple je. Niat kerana Allah boleh masuk surga. Kadang-kadang sebab bagi makan pada kucing masuk surga. Bagi minum pada anjing masuk. Jadi wasiat mana juga ialah keluasan rahmat Allah dalam meliputi semua kebaikan. Kalau setengah mungkin agama lain kebaikannya terbatas, yang ni boleh, yang ni baik tapi tak boleh buat. Sebab apa? Ikut kepala dia. Ada satu hadis, orang ni masuk syurga tapi tengok-tengok dalam rekod amalan dia tak ada kebaikan. Lalu ditanya pada dia, apa kebaikan kamu ni sehingga kamu boleh masuk syurga? Dia kata, aku tak ada kebaikan kecuali dia orang kaya, aku suka bagi pinjam pada orang sampai masa aku minta. Bila dia tak boleh bayar, aku sambung tempoh. Bila dia tak boleh bayar langsung, aku halalkan. Itu je, masuk syurga. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab dia yakin ilmu Allah, rezeki Allah luas. Dia pun jadi luas. Luas rezekinya, ambil. Sebab apa? Yang Allah lagi banyak. Boleh faham? Kita kalau hutang, kita akan tuntut tak? Tengoklah berapa jumlah hutang. Kalau RM10 mungkin boleh halal. Kalau RM10,000 nak halal ke? Kita nampak RM10,000 kan nampak al-wasi'. Lepas belajar ni nampak al-wasi'. Lepas belajar nampak al-wasi'. Dah lepas belajar lah tak bagi dah pinjam kan? Okey, kenapa kita bila ikut syariat Allah kita akan rasa tenang, rasa lapar je dada. Antaranya dalil surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 9. Surah Al-Isra ayat 9. Ayat 9. Muka surat 286. Muka surat 286. 283. Muka surat 283. Okey. Cuba faham maksud ayat tu dan kait dengan apa yang kita cakap.
nasihat. Okey, okey. Bila saya kenal. Okey. Okey, syafakillah. Boleh doa pada saudari kita yang kurang sihat. Apa doanya? Jangan tengok saya. Apa doanya? Syafaki saya lelaki. Tak, hi lelaki. Syafahallah. Syafahallahu. Semoga Allah sembuhkannya. Okey. Apa maksud ayat tu? Allah kata apa? Sesungguhnya Quran ini Yahdi memberi petunjuk kepada jalan yang bukan lurus saja, paling lurus. Apa makna paling lurus? Paling lurus, paling baik, paling betul, paling mulia, paling cemerlang. Semua paling. Paling? Jadi bila kita ikut agama Islam, ikut sifat Allah Al-Wasi', kita akan tenang. Sebab apa? Allah saja yang akan bawa kita pada yang paling baik, paling cemerlang, paling mulia, paling disukai oleh orang. Islam dia. Dan satu lagi surah Al-An'am ayat 38. Surah Al-An'am ayat 38. Muka surat 132. Muka surat 132. Okey, Allah kata apa? Saya tak tahu ayat tu panjang ke pendek. Panjang ke? Ambil kat sini, ma farratna fil kitabi min syai'in. Ada? Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak kami tinggalkan dalam kitab Al-Quran min syai'in. Apa makna tu? Semua peraturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, keluarga ke, individu ke, masyarakat ke, negara ke, nikah kahwin, semua ada dalam Quran. Tak ada satu pun Allah tinggal. Luas. Betul kan? Selagi tak ikut Al-Quran, dia takkan rasa ketenangan tu. Sebab undang-undang lain tak sempurna. Sebab tu undang manusia selalu bertukar, tak? Pindah sana, pindah sini. Satu lagi ayat yang bila kita dengar kita akan rasa berada dalam Islam ni menggembirakan, membahagiakan kita, iaitu surah Al-Baqarah 185. Catat semua ni. Nanti hujung tahun ni ada apa? Final exam. Final exam. Jadi siapa yang lulus saja boleh masuk tahun kedua, tahun depan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tu panjang kan? Jangan terkejut panjang. Saya nak ambil pendek je. Ambil ke ayat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Setakat tu je. Ada? Saya ulang. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Hujung dia berbeza tak? Hujung dia usra kan, sebelum tu yusra. Apa beza dari segi makna? Yusra mudah, usra susah. Apa maksud ni? Allah nak untuk kamu senang, dan Allah tak nak susah. Makna apa tu? Ikut Quran senang, ikut syariat Islam senang. Yang susah tu bukan Islam, yang susah tu kamu. Yang susah tu kamu. Kadang-kadang kita musafir kan, nak solat. Kenapa tak solat? Tak bawa kain telekung, kamu menyusahkan. Kenapa tak solat? Tak bawa kain black card. Kenapa tak solat? Tak jumpa masjid. Kenapa tak solat? Tak ada air. Betul kan? Allah nak benda mudah. Apa dia? Bila musafir masuk waktu, berhenti je situ. Tak ada masjid, boleh solat atas tanah. Kalau tak ada air, tayamum. Kan? Kalau tak tahu kiblat, ijtihad, agak-agak ke mana kan? Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, masuk kubur lah, itu matilah tu. Allah nak mudah. Jadi ada sebab tak kita tinggal solat? Saya tengok satu video, saya lupa nak share. Orang Afrika, dia tak ada dua tangan. Pernah tengok? Dia tak ada dua tangan. Dia ambil wuduk pakai kaki je. Basuh muka, basuh kepala, semua dengan kaki. Boleh bayang tak? Basuh muka, basuh berkomor, semua dengan kaki. Dua tangan tak ada. Tapi dia solat. Allah nak mudahkan. Kalau kita tengok, air tu dah tak air tu mustakmal tu, tak boleh berwuduk. Betul tak? Tahu tak macam mana dia ambil wuduk? Dia ambil guna kaki satu, penyebab tu dia itu tuang atas kaki, tapak kaki tu. Tapak kaki sebagai takungan. Lepas tu dia komor. Lepas tu dia basuh kaki pun, dia basuh muka, muka dia basuh dalam air yang atas kaki tu. Sah tak solat dia? Sebab apa? Allah nak mudah, Allah tak nak susah. Itu je yang kamu boleh buat. Yang tak sah ialah dia basuh muka atas kaki tapi tangan ada. Itu tak sah. Termasuklah orang kita bila musafir je, kalau pergi Mekah, salah satu cara solat hormat waktu. Mana saya nak tanya, mana lebih mudah? Solat atas kapal terbang mengikut kemampuan dengan solat hormat waktu, lepas tu sampai hotel solat lagi. Yang mana lebih mudah? Yang mana Allah nak? Kenapa menyusahkan kamu? Kenapa menyusahkan? Dua kali solat. Yang pertama tak sah, dia tak sah solat. Kenapa? Dah tahu tak sah kan? Kenapa solat? Kalau sah, kenapa ulang? Faham tak? Biasa solat amat waktu. Tak nak mengaku. Tak apa. Oh dulu. Oh masa kecil lah. Simple je. Berapa ramai yang melewatkan solat hanya kerana kononnya tak cukup syarat. Tak ada telekon, tak ada masjid, tak ada air. Kamu menyusahkan. Allah nak yang mudah, kamu yang menyusahkan. Kalau kita tak yakin bersih, yang mana? Dalaman. Allah tengok yang luar. Kalau bak najis, yang kat luar. Yang nampak, okey. Kalau najis tak nampak, itu dah menyusahkan. Contohlah macam kita kencing kan, kadang-kadang was-was, keluar ke tak, keluar ke tak. Tengok ada ke tak ada, basah ke tak. Kalau tak basah, jalan je. Kalau was-was juga, ulama bagi kaedah apa dah? Renjihkan air. Renjihkan air tempat tu supaya apa? Bila kita rasa was-was je, tak, ini air yang aku renjih, bukan air kencing, solat je. Syaitan, itu je kerja syaitan.
supaya kita waswas, supaya kita lewat solat. Akhirnya kemuncak pada susahlah solatnya, susah, akhir tinggal. Itu target syaitan. Okey. Yang ke berapa? Yang ke-6. Subhanallah. Daripada sifat al-wasi' ni, yang ke-6 ialah sifat al-wasi' menjadikan kita luas. Luas pemikiran, perlapan dada, dan pemurah. Bila Allah luas, rezeki luar rahmat, Allah bagi je. Bagi je. Kita terkesan dengan apa? Dengan sifat Allah. Kita pun bagi je. Sebab apa? Allah kata, Nabi sebut dalam satu hadis, man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qarabi yaumal qiyamah. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin, Allah akan lapangkan kesusahannya di akhirat. Saya nak tanya, macam mana kita ni akan melapangkan saudara kita yang sedang kesusahan? Macam mana? Apa yang pendorong dia? Bila kita ada sifat al-wasi' tu, kita juga ada sifat suka melapangkan orang. Kita akan melapangkan orang susah. Macam mana kita boleh melapangkan orang? Sebab janji Allah apa tadi? Allah tak janji Allah lapang kita kat dunia. Sebab lapang kat dunia kecil je, sementara. Ya Allah janji apa dah? Lapang di akhirat yang sangat besar bahayanya dan sangat lama tempohnya. Jadi memikirkan kelapangan di akhirat, kita pun jadi lapang nak bantu orang. Faham? Yang kita jadi kedekut, susah nak tolong orang ni, ya Allah, sebab apa? Sebab sifat al-wasi' tak masuk dalam hati. Jadi kita pun jadi sempit. Okey. Dan satu lagi hadis. Allah kata, Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Tulis makna dia. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama mana manusia menolong saudaranya. Ya, mukmin. Tak beriman boleh juga, tapi kuranglah. Sebab beza bantu orang beriman kepada Allah dengan tak beriman pasti berbeza. Walaupun boleh tak kita bantu orang tak beriman? Boleh, tapi bezanya sangat bezalah. Ini kita bantu orang yang cinta ke Allah, ini kita bantu orang yang bermusuh dengan Allah. Dapat pahala, tapi pahalanya berbeza. Tengok hadis ni, kita semua nak pertolongan, betul tak? Pertolongan siapa yang paling hebat? Allah. Betul tak kita nak pertolongan Allah? Okey, selama ni kita nak pertolongan Allah, apa kaedah dia? Apa formula kita? Apa formula kita? Tolong orang hari ni je. Yang sebelum ni kita selalu minta Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Tapi apa kaedah supaya Allah sentiasa tolong kita? Kita doa, kan? Doa je. Tapi Allah kata apa tadi? Nabi kata apa? Tolong orang lain. Allah akan sentiasa tolong kamu bila kamu sentiasa tolong orang, bukan tolong kamu. Tengok, kita nak sesuatu yang cantik, yang hebat, tapi kita tak sanggup korban, tak sanggup bayar dengan harga yang mahal. Tuh. Sebab itulah Nabi banyak tak orang tolong dia? Banyak, kan? Bermula daripada Khadijah, Allah bagi orang kaya. Sebab apa banyak orang tolong Nabi? Sebab apa Allah banyak tolong Nabi? Sebab
Nabi banyak tolong umatnya. Okey? Lepas tu pengalaman saya bila pergi misi dakwahkan, kita bantu orang secara percuma, rasa bahagia, rasa seronok. Sebab apa? Sebab Allah tolong kita. Apa masalah? Settle. Allah permudahkan. Allah permudahkan. Semua urusan Allah permudahkan. Hanya jauh hari mengenal. Itu hadis Melayu. Hadis Melayu. Lepas tu kalau orang tawarkan saya pergi melancong saja dan free, dengan saya pergi berdakwah dan saya keluarkan kos saya akan pergi berdakwah lagi. Sebab apa? Sebab kalau saya pergi berdakwah, keluarkan kos saya dapat pertolongan siapa? Allah. Bila saya pergi melancong, saya tak bantu orang, betul tak? Saya tak akan dapat pertolongan Allah. Okey? Nak pergi melancong silakan. Bukan saya tak galakkan. Takut ada dia dah beli tiket kan, silakan. Okey, habis. Berapa tadi? 6 kan? 6 kesan kita beriman dengan Al-Wasi'. Sebenarnya saya study 2 jam lebih, 3 jam. Tajuk Al-Alim, Al-Alim, 3 jam. Tapi tengok yang Allah rancang lain. Bila sampai sini saya tengok, rupa-rupa ada kesan sifat Al-Wasi' belum cakap. Jadi habis masa untuk, bukan habis masa. Prepare yang lain, tapi cakap yang lain. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Okey, jadi sifat Al-Alim kita tangguh bulan depan, insya-Allah. Ada soalan ke? Zikir pagi boleh tak buat waktu subuh? Tak boleh. Sebab sebelum subuh dia tak panggil pagi, dia panggil malam. Betul. Solat malam kan, bila bermula dan bila berakhir? Lepas Isya berakhir sebelum subuh. Dia tak panggil solat pagi, solat malam. Pagi bermula selepas subuh. Kenapa nak buat sebelum subuh? Banyak masa free. Tak, waktu. Sebab tu syariat Islam ni Allah dah tetapkan, Nabi dah tetapkan waktu ni sesuai dengan amalan ni, jangan ubah. Zikir pagi sesuai waktu pagi, jangan ubah malam. Waktu malam sesuai dengan apa? Ibadat terbaik, solat dan baca Quran. Habiskan masa waktu malam tu solat baca Quran, solat baca Quran. Zikir bila? Tunggu subuh besok. Takut tak sempat. Tapi pagi semalam dah zikir kan, okey lah tu. Ya. Soalan dia, sebelum subuh disunat tak istighfar? Ya. Bahkan Allah sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zariyat. Cuba buka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke surah yang ke-51. Muka surat 521, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Muka surat 521. Ayat 15
sampai 18. Ayat 15 sampai 18. Cuba tengok. Allah nak beritahu, innal muttaqin, sesungguhnya orang bertakwa di mana? Dalam syurga dan uyun, mata-mata air ataupun sungai-sungai. Satu dapat syurga, satu dapat sungai-sungai. Kemudian akhizina, apa mereka buat kat syurga? Mereka mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang Tuhan mereka beri. Subhanallah. Kat dunia boleh tak kita ambil apa saja yang Allah bagi? Tak boleh. Kena bekerja, kena usaha. Tapi di syurga tak payah usaha, tak payah kerja, ambil je. Apa mereka buat kat dunia? Innahum kanu qabla zalika, Allah beritahu macam mana dia dapat nikmat ke surga. Sebab masa kat dunia dulu mereka adalah muhsinin. Apa mana muhsinin? Tengok ayat seterusnya. Ini sifat muhsinin ni. Jangan perasan. Kanu adalah mereka sedikit sekali minal lail, di waktu malam tidur. Orang muhsinin yang layak masuk syurga, malamnya sikit tidur. Dia buat apa? Solat, tertib baca Quran. Kemudian setelah solat, hujung dekat subuh, ayat 18. Ayat 18. Dia kata apa? Wabil ashar. Ashar ni jamak kepada sahur. Apa makna sahur? Sahur ni ialah dekat-dekat subuh tu. Mana lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Itu sahur. Sebab itulah kalau kita bulan puasa, kita makan pukul 12 tengah malam. Itu bukan sahur. Sebab waktu sahur dekat subuh tu. Dan sahur yang terbaik ialah betul-betul dekat azan. Okey. Setelah dia bangun malam, dia solat, waktu sahur dekat subuh dia buat apa? Istighfar. Ini dalil dari Quran. Kenapa? Dah solat malam, minta ampun. Solat malam ni dosa ke? Tak dosa. Kalau tak dosa, kenapa minta ampun? Salah apa? Solat. Takut solat dia tak sempurna, tak khusyuk, kan? Fikiran melayang, mulut sebut Allahu Akbar, tapi dalam kepala ingat lain. Itu juga satu dosa. Maka orang beriman istighfar selepas beribadat. Dan juga bermakna orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia merendah diri, semakin tawaduk. Bukan semakin solat, semakin banyak ibadat, semakin sombong. Tak, itu bukan ciri orang beriman. Apa dia? Alhamdulillah, tak betul lah bercanggah dengan ayat Quran ni. Kalau nak sebut lepas tu, lepas solat subuh ke, okey lah. Sebab tu lepas solat fardu, zikir pertama lepas salam apa dia? Jangan alhamdulillah, istighfar. Kenapa? Kenapa kamu nak seronok? Alhamdulillah ni makna seronok kan? Kenapa kamu nak seronok? Solat kamu dah confirm tak Allah terima? Belum. Jadi kena ada rasa takut. Takut tu membuat kita istighfar. Dan istighfar itu kadang-kadang melengkapkan solat kita yang tak khusyuk tu. Okey, boleh? Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah malam ni. Malam ni ada kelas bukan kat sini. Secara online kita akan mula tadabbur surah baru. Kita dah habis surah Al-Anfal, kita akan sambung surah Yunus. Surah Taubah pun dah habis sebelum PKP. Kita akan sambung surah baru, surah Yunus. Orang kita bila sebut Nabi Yunus, dia ingat satu je. Apa dia? Nabi Yunus masuk ikan paus, kan?
Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.